إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوة الإيمان من فوق هذا المنبر أوصيكم بتقوى الله العظيم فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, ikhwatul iman, seiman, seakidah yang dimuliakan, berpesan kepada takwa adalah kalimah yang tidak akan terpisah apabila kita datang mendengar khutbah pada hari Jumaat. Para ulama telah memberi ta'rif kepada taqwa. Sebahagian para ulama memberi ta'rif kepada taqwa dengan makna yang begitu umum, iaitu taqwa ialah melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Sehingga kan kita mendengar kalimah itu setiap hari. Tetapi jamaah sekalian, di antara makna taqwa yang telah digariskan oleh sebahagian para ulama, nampaknya ini lebih menepati untuk memahami makna taqwa, iaitu seorang hamba mestilah dalam hidupnya ini dia mentaati perintah-perintah Allah dengan melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimanakah baginda mentaati dan melaksanakan perintah Allah itu. Seorang hamba mestilah menjauhi larangan Allah dan melihat kepada kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana baginda menjauhi larangan-larangan Allah. Apabila manusia bertakwa kepada Allah tetapi tidak melihat kepada perjalanan takwa baginda Rasulullah, takwanya cacat.
Maksud daripada taqwa tidak akan dapat dia perolehi jauh sekali daripada merasakan nikmatnya bertakwa kepada Allah. Seseorang itu mesti melihat bagaimana Rasulullah menjauhi larangan Allah, supaya dia dapat merasai sangat berbahaya apabila manusia bermain di tebing kawasan larangan-larangan Allah. Tetapi apabila manusia memikirkan jalannya untuk menjauhi larangan Allah, tidak melihat kepada Rasulullah, maka dia tidak akan dapat merasai, dia tidak akan dapat menjiwai betapa hidupnya lebih indah apabila meninggalkan larangan Allah. Para sahabat sentiasa bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yuqarribuna ilal jannah." Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada kami amalan-amalan yang dengan amalan itu kami sampai kepada syurga, ya Rasulullah. Para sahabat akan bertanya, tunjukkanlah kepada kami amalan yubaiduni minan nar. Amalan apakah yang boleh menjauhkan kami daripada neraka? Para sahabat akan datang dan bertanya kepada Rasulullah bagaimana untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, bagaimana untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Ikhwatul iman, apabila manusia boleh bertakwa kepada Allah seperti mana Rasulullah, melihat kepada Rasulullah dan menjauhi larangan seperti mana Rasulullah, dia akan merasakan nikmat di sebalik itu. Ikhwan, kita selalu mendengar ayat yang digantung di kedai-kedai makan, di rumah-rumah. Allah menceritakan betapa dahsyatnya pengaruh takwa, natijah takwa dalam hidup mukmin. Tetapi demi Allah, sampailah saat ini kita sudah pun berumur berpuluh-puluh tahun, kita belum merasai nikmat itu. Ikhwan, ayat yang begitu pendek tetapi syarat dan padat dengan makna takwa. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Sesiapa yang bertakwa kepada Allah daripada kalangan hamba-hambanya yang mukmin, yaj'al lahu makhraja, Allah akan jadikan sepanjang kehidupannya yang Allah ujikan dengan musibah demi musibah, ada jalan keluarnya. Ikhwan, betapa bahagia seorang yang ditimpa dengan masalah, tiba-tiba dia boleh keluar daripada masalah itu. Cuba antum yang pernah mengalami masalah hutang dalam hidup. Kita menanggung bebanan hutang rumah, pinjaman bank. Tiba-tiba pada tahun ini pihak bank memaklumkan loan awak telah pun berakhir, hutang awak telah habis. Bagaimana tahun itu kita akan menarik nafas kelegaan? Kerana apabila bau kita dibuang bebanan hidup, kita merasa keselesaan. Ikhwan, datangnya takwa dalam hidup manusia untuk mengangkat bebanan-bebanan kehidupan. Tetapi kenapa sampai hari ini kita belum mencapai ini, ikhwan? Kita belum mencapai. Sampai hari ini kita belum merasai. Kita telah pun meninggalkan sebahagian daripada maksiat kepada Allah. Kita tidak berzina, kita tidak minum arak, kita tidak berjudi. Kesemua larangan ini kita jauhi. Tapi kenapa kita belum merasakan apa-apa dalam hidup ini? Sedangkan kita juga mendengar ayat yang pendek, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak ku jadikan jin dan manusia melainkan untuk melakukan ketaatan kepada aku. Apabila antum mengarahkan seorang yang pandai masak untuk mencuci sebuah kereta dan seorang yang tidak pandai masak untuk memasak, apa akan jadi? Satu orang yang pandai basuh kereta, anda arahkan dia untuk memasak. Seorang yang pandai memasak, anda arahkan dia untuk membasuh kereta. Dia tidak akan merasakan apa-apa dengan pekerjaannya kerana itu bukan bidangnya.
Allah telah menjadikan jin, Allah telah menjadikan manusia, dan Allah telah menghiasi perkara yang paling lazat, perkara yang paling indah, perkara yang paling nikmat jin dan manusia boleh melakukan ialah beribadah kepada Allah. Tapi kenapa kita tak merasai perkara itu, ikhwan? Kita seperti tukang masak yang diarahkan mencuci kereta, tukang cuci diarahkan untuk memasak yang bukan pada bidang. Kita tidak boleh merasai nikmat masak kerana kita bukan tukang masak. Tetapi kita sepatutnya merasa nikmat seorang hamba kerana sememangnya kita seorang hamba. Nah, ikhwatul iman, saudara seiman, seakidah yang dimuliakan, untuk perkara inilah kita kena melihat perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika baginda menjalankan perintah-perintah Allah, bagaimana baginda menjalankan perintah itu, sehingga kan Imam Muslim, Imam Bukhari meriwayatkan hadis ketika datang seorang kepada baginda, sedang baginda berehat di bawah sebatang pohon. Datang seorang musyrik Yahudi, datang seorang Yahudi kepada baginda, meletakkan ujung pedang di atas batang tengkuk baginda dan menyatakan kepada baginda, Muhammad, Muhammad, siapa yang dapat menyelamatkan kamu daripada tajamnya pedang aku, Muhammad? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allah. Ketika baginda menjawab Allah, pedang yang dipegang oleh kafir ini jatuh ke bawah, dan baginda mengambilnya dan menghulus kepada kafir ini dan menyatakan, siapa yang dapat menyelamatkan kamu? Tiba-tiba si kafir ini menyatakan, tidak ada wahai Muhammad, kecuali engkau ini seorang yang baik daripada keturunan yang baik. Aku tidak akan melupakan jasamu kalau kau membebaskan aku. Baginda menyatakan, yang dapat menyelamatkan kamu adalah yang dapat menyelamatkan aku, iaitu Allah. Ikhwan, dunia telah menyaksikan, sejarah telah terpahat dalam hidup Rasul dan hidup para sahabat. Takwa telah mengubah kehidupan mereka. Takwa telah menjadi penaja yang terbaik untuk merubah kehidupan si miskin pada zaman dahulu. Tetapi ikhwan, setiap minggu kita mendengar kalimah taqwa di atas mimbar. Sampai hari ini kita belum dapat merasai sumbangan takwa dalam hidup kita, ikhwan. Adakah Tuhan itu berdusta? Ataupun kitalah si pendusta itu? Allah menyatakan di dalam ayatnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sesiapa yang takwa kepada Allah, aku lepaskan kamu daripada bebanan hidup. Aku lepaskan kamu, wahai hamba-Ku, daripada bebanan hidup. Kerana akulah yang menguji kamu dengan bebanan itu, dan hanya aku mampu mengangkat bebanan itu daripada hidupmu, wahai hamba-Ku. Datanglah takwa kepada aku, nanti aku buka jalan keluar untuk kamu. Adakah Allah berdusta? Demi Allah, tidak ada seorang Muslim sanggup menyatakan Allah itu berdusta. Nah, kalau Tuhan tidak berdusta, kenapa kita tidak dapat merasai ketakwaan dan sumbangan takwa dalam hidup? Al-Quran menyebut kepada kita sumbangan takwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu. Andai kata sekiranya penduduk sesebuah negeri itu beriman dan bertakwa, nescaya kata Allah, kami buka keberkatan hidup mereka daripada langit dan daripada bumi. Ini sumbangan takwa, ikhwan. Sumbangan takwa bukan main-main. Allah menyatakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu pandai menyebut namaku dan bersyukur kepada aku tambah kehidupanmu. Allah tidak pernah berbohong. Tapi kenapa kita belum merasai ini? Berapa puluh tahun kita hidup, berapa puluh tahun kita telah bernafas,
Adakah kita tidak berjalan di atas jalan takwa? Ataupun kita bertakwa tetapi kita tidak pernah melihat kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ikhwatul iman, tidak ada seorang seumpama Rasulullah di dalam dunia ini. Antum contohkan seorang doktor pakar jantung misalnya, ketika dia makan, ketika dia minum, ketika dia berumah tangga, ketika dia tidur dan ketika dia bangun daripada tidur, maka kita bertanya kepada sang doktor ini, wahai doktor, pernahkah doktor teringat untuk tidur, makan, minum seperti doktor-doktor pakar yang lain? Dia akan kata tidak. Mereka hidup cara mereka, saya hidup cara saya. Kita bertanya pada seorang hakim, hakim, pernahkah kamu teringat untuk hidup seperti hakim yang lebih tinggi daripada kamu? Pernahkah kamu ingin memakan seperti mana hakim lain memakan? Hakim ini akan menjawab, tidak, saya tidak perlu tiru cara mereka. Kita bertanya kepada seorang lawyer, wahai tuan lawyer, tidak inginkah tuan lawyer meniru cara masuk tandas lawyer-lawyer yang lain? Dia akan menjawab, tidak perlu. Kita bertanya kepada pemimpin, tidakkah kamu seorang pemimpin ingin mencontohi cara makan, cara minum, cara masuk tandas pemimpin-pemimpin dunia yang besar-besar? Presiden Amerika White House Obama misalnya, pemimpin besar, tetapi tidak ada seorang pemimpin di dalam dunia ini ingin meniru cara makannya Obama. Tidak ada. Cikgu tidak akan teringin meniru cara cikgu. Alim ulama tidak akan ingin meniru cara alim ulama. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dicontohi hatta cara tidurnya. Dia bukan hakim, dia bukan doktor, tetapi kedudukannya lebih tinggi dan mulia, huwa Rasulullah. Ditiru cara tidurnya. Apa yang baginda sebut ketika baginda akan tidur, umat mesti meniru. Tidak meniru seorang hakim tidak bermasalah, tidak mahu meniru seorang pemimpin tidak bermasalah. Tetapi kalau kamu sebagai umat kepada Rasul yang agung ini, kamu tidak ada hati untuk meneladaninya, kamu sedang mencari masalah dunia dan akhirat. Ditiru cara bangunnya. Ketika baginda bangun daripada tidur, apa yang baginda sebut? Ditiru cara bangunnya. Ketika baginda masuk tandas, ditiru langkah masuk dan langkah keluarnya, dan ditiru apa yang baginda baca ketika masuk dan ketika tidur. Huwa Rasulullah. Ditiru bagaimana sentuhan tangan baginda yang mulia kepada rezeki Allah untuk dimasukkan ke dalam mulut, sampai pada peringkat baginda beribadat kepada Allah, mesti ditiru cara baginda beribadat kepada Allah. Allah menurunkan ayat, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau sekiranya kamu ini orang yang menyebut nama Allah di bibir kamu, kalau benarlah dalam hati kamu itu kamu mencintai Allah, kalau benarlah dalam hati kamu ini kamu beriman kepada Allah, kalau benarlah mulut kamu menyatakan Tuhan kamu adalah Allah, maka Allah menyatakan kalau benar itu ada dalam hati kamu, fattabi'uni, aku arahkan seluruh hidup kamu mencontohi Muhammad. Yuhibbukumullah, sepanjang kehidupan kamu akan aku kasihi.
akan aku ampun sebanyak mana dosanya kamu lakukan. Sesungguhnya aku sangat mengampuni hamba-hambaku dan aku sangat mengasihi hambaku. Nah, ikhwatul iman, sebanyak mana kita menjauhi Rasulullah, sebanyak itulah risiko kita hidup di dunia. Sebanyak mana kita mendekati Rasulullah, sebanyak itu baliklah manfaatnya Allah akan beri kepada kita di dunia dan di hari akhirat. Nah, ikhwatul iman, berfikirlah kepada kita. Berfikirlah dengan perjalanan hidup ini, siapa yang akan kita contoh, kemana perjalanan hidup kita. Kita akan balik bertemu Allah. Harta dan anak-anak, kesemuanya akan berada di atas permukaan tanah perkuburan. Ia akan masuk dengan jenazah yang dikapankan itu adalah amalannya. Dan setiap amalan yang dilakukan oleh hamba kepada Tuhannya tetapi tidak meniru dan mencontohi Nabi, maka amalan itu tidak boleh membantu hamba itu. Nah, berfikirlah, lakukanlah persediaan sebelum hari kita berfikir dan ingin melakukan persediaan tidak akan diterima di sisi Allah Jalla wa'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatul iman, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Kaum muslimin seiman, seaqidah yang dimuliakan, ketika para sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Anas bin Malik, sahabat ini datang dengan pertanyaan yang sentiasa ditanya oleh umat ini, tetapi mereka sudah memulakan pertanyaan itu. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, bilakah akan berlakunya kiamat? Ya Rasulullah, bilakah akan berlakunya kiamat? Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat ini. Marilah kita mendengar jawapan Nabi kepada sahabat ini. Nabi bertanya kepada sahabat ini, ma a'dadta laha. Kamu bertanya kepada aku tentang kiamat. Kalau sekiranya kiamat berlaku, apa persiapan yang kamu ada? Kita bertanya, bolehkah kita mengetahui tarikh kematian kita? Sebahagian daripada orang Islam pergi belajar ke gunung sana, pergi belajar ke gua sana untuk mengetahui bilakah dia akan mati. Kamu bertanya tentang mati? Kamu bertanya tentang kehancuran, tentang kiamat? Sekiranya itu terjadi, kiamat terjadi dan kamu mati, ma'a'dadta laha. Apa yang kamu siapkan untuk menghadapi hari itu? Nah, cuba antum mendengar jawapan Rasulullah kepada sahabat ini. Sahabat ini menjawab kepada Nabi, kata sahabat ini, ma a'dadtu laha min kathrin salatin wala saumin wala sadaqatin lakinni uhibbullah wa rasuluh. Sahabat ini menjawab, ya Rasulullah, saya sembahyang seperti mana Rasulullah ajar kepada kami, saya puasa seperti mana Rasulullah ajar kepada kami, saya memperbanyakkan sedekah kerana baginda menceritakan kelebihan bersedekah itu akan
terjadi antara kita dengan neraka itu dinding sehingga neraka tidak boleh menyentuh orang yang memberi sedekah. Kesemuanya itu saya lakukan seperti biasa. Walakinni, akan tetapi dalam hati saya ya Rasulullah, saya terlalu sangat mencintai Allah dan kamu ya Rasulullah, sehingga kan saya sentiasa melihat dalam hidup saya, kemanakah tempat yang belum lagi saya mencontohi kamu ya Rasulullah. Saya tidak akan sembahyang melainkan seperti kamu ya Rasulullah. Saya tidak akan puasa melainkan seperti kamu ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Kerana saya sangat mencintai kamu dan kamu adalah utusan Allah ya Rasulullah. Ketika mendengar jawapan ini daripada sahabat, baginda terus menyatakan, anta ma'a man ahbabta. Kalau berlakulah hari yang gempar itu, kalau berlakulah saat jasad kamu dikapankan, tiba-tiba jasad kamu rebah ke atas dunia, dimandikan jasad kamu, dikapan dan disimpan di dalam tanah permakaman, kalau itu terjadi serta-merta kepada kamu, kerana kamu tegakkan ajaran aku dan kamu melihat kepada kehidupan aku dan kamu sangat mencintai aku, demi Allah kamu akan bersama orang yang kamu kasihi. Aku tidak akan tinggal kamu walaupun berlaku kiamat dan mati. Ikhwan, siapa yang pernah kita berkawan selama ini dalam hidup yang dia akan jamin kepada kita dengan dia berkata kepada kita, sahabat, jangan kamu bimbang sahabat, andai kata jasad kamu disimpan ke dalam tanah, akulah sahabat yang akan menemani kamu dan membela kamu di hadapan mungkar dan nakir. Tidak ada seorang boleh bercakap demikian, ikhwan, tidak ada. Tetapi Rasulullah berkata kepada umatnya, kalau kamu meneladani aku, kamu ikut aku. Ketika jasad kamu disimpan ke dalam tanah, tanah dikambus ke atas kamu, gelap kehidupan kamu, datanglah dua wakil Allah mungkar dan nakir menyoal kamu, hendaklah kamu ketahui satu perkara, orang-orang yang hidupnya mencontohi aku kerana Allah dan mengikut perjalanan aku dan mencintai aku, tak ada siapa boleh bagi mudarat kepadanya hatta dia telah disimpan di tanah pemakaman. Nah ikhwan, adakah insan ini akan kita lupakan dan kehidupannya akan kita biarkan? Kita mencontohi insan di kiri dan di kanan, belum kita mati dia telah meninggalkan kita. Belum lagi kain putih ditutup untuk menutupi jasad ini, dia telah pun memberi masalah kepada kita. Tetapi insannya akan membela kita sampai berlakunya hari kebangkitan. Dia adalah Rasul kita. Di atas itulah kita menyatakan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang aku sembah melainkan Allah, tidak akan kusekutukan Tuhanku dengan apa-apa. Sesungguhnya Muhammad ini telah ku beri kesaksian, dialah utusan Allah yang akan aku ikuti kehidupannya. Nah ikhwan, semoga Allah memberi hidayah kepada mata hati kita dan pemikiran. Semoga Allah membimbing langkah-langkah kita ikhwan. Binasa dan menyesallah manusia yang diberi peluang hidup tapi dia tidak ada masa untuk meneladani dan mencontohi insannya agung ini. Semoga Allah merahmati kita dan memberkati kita. Berselawatlah kepada Nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Sesiapa berselawat sekali pada Nabi, Allah berselawat kepadanya 10 kali. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين
وأهلك الكفرة والمبتدعة والظالمين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أيد بتوفيقك مدبر هذه الولاية ومشيدها عبدك الحارس لشريعتك ملكنا السلطان ke bawah duli Sultan Muhammad kelima dan yang di-Pertua Negeri Kelantan Darun Naim. Allahumma ghfir lana warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa lazikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salah li zikrillah.